Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Afiz Jazimi Beroshidi dari Sarjana Muda Pengajian Polisi dengan nombor matrik S63521 ingin membentangkan berkenaan dengan jenis dan cara penjagaan ikan pari. Bagian pengenalan, ikan pari adalah sejenis ikan yang mempunyai kumpulan yang terbesar ikan berawan. Ianya mempunyai lebih daripada 600 spesies keluarga. Ikan ini juga dapat dibezakan dengan mempunyai fizikal yang berbeza seperti ada yang mempunyai tubuh meleper, ada yang mempunyai sirip dada membesar dan sebagainya lah. Okey, berikut merupakan jenis-jenis ikan pari. Yang pertama adalah pari bendera, yang kedua adalah pari minyak, yang ketiga adalah pari tanjung, yang kedua adalah pari daun dan yang terakhir adalah pari rimau. Dalam bab cara penjagaan ikan pari, bagi ikan spesies ini sememangnya ianya mudah dijaga. Okey, di sini banyak pengusaha menternak ikan pari secara besar-besaran. Ikan pari air tawar juga boleh dibiarkan sebagai ikan hiasan akuarium atau kolam di rumah seperti ikan arowana. Ikan ini memerlukan banyak peralatan seperti ianya perlu menghabiskan masa seharian untuk memastikan bahawa parameter kualiti air dalam keadaan baik, khususnya dari segi nilai pH air. Okey, jangka hayat ikan pari adalah sekitar 30 tahun. Tetapi jika tidak tahu cara untuk menjaganya dengan baik, maka ianya boleh mati dalam jangka masa setahun. Ikan pari ini sangat sensitif terhadap nilai pH dan ianya memerlukan air tawar yang baik. Berikut merupakan morfologi ikan pari. Okey, bila kita lihat ikan pari ini juga memiliki tubuh yang meleper dan memiliki satu pasang sirip dada yang menyatukan dan lebar dengan bahagian sisi kanannya. Ikan pari ini juga memiliki insang, mulut, anus dan juga clasper yang terletak di permukaan bawah. Manakala ekor ikan ini memiliki racun bagi perlindungan ikan tersebut. Seterusnya adalah berkenaan artikel yang membincangkan berkenaan dengan perancangan produk baru pada IKM dan kerajinan kulit ikan pari untuk pasaran. Okey. Dalam artikel ini, IKM perlu meningkatkan atau menjana idea dalam mengimprovasi produk bagi proses produksi. Artikel ini juga menyatakan bahawa terdapat beberapa cara bagi mengembangkan produk, membaiki produk dan juga modifikasi produk itu menjadi lebih baik dan berkualiti. Okey, terdapat 7 cara mengembangkan produk baru dengan beberapa tahap. Okey, yang pertama adalah pemunculan idea. Yang kedua adalah penyaringan idea. Yang ketiga adalah pengujian konsep. Dan yang keempat adalah analisis produk tersebut. Dan yang kelima adalah pengujian di pasaran. Dan yang terakhir adalah kita komersial produk tersebut secara besar-besaran, di mana kita mengeksport barang tersebut ke luar negara bagi meningkatkan ekonomi negara. Okey, seterusnya adalah artikel yang membincangkan berkenaan dengan vaksin ikan dapat meningkatkan keupayaan yang baik pada tubuh ikan. Okey, antara vaksin yang perlu kita ketahui adalah vaksin inaktif, vaksin hidup yang dilemahkan, vaksin rekombinan, vaksin adjuvan dan yang terakhir adalah vaksin subunit. Okey, sebenarnya ikan yang telah divaksin adalah penting bagi mengurangkan bakteria dalam tubuh badan ikan tersebutlah. Dapatan kajian menunjukkan bahawa ikan yang divaksin mempunyai daya ketahanan yang tinggi untuk hidup yang lebih lama, sekaligus membuktikan keupayaan vaksin dapat meningkatkan tahap kesihatan ikan tersebut. Seterusnya adalah membincangkan ataupun memfokuskan berkenaan dengan betapa pentingnya peternakan ikan air tawar. Okey, sistem perikanan menyumbangkan kira-kira 20% daripada jumlah tangkapan ikan di Malaysia. Salah satu kepentingan sistem perikanan adalah ianya dapat membekalkan sumber protein. Okey, yang kedua adalah ianya boleh dijadikan sebagai pasaran utama di ekspor ke luar negara seperti negara Singapura dan sebagainya. Yang ketiga adalah usaha memelihara ikan pari bagi dijual ke luar negara untuk meningkatkan harga pasaran dan meningkatkan juga ekonomi negara. Okey, dalam artikel ini membincangkan tentang pelaksanaan ekspor ikan pari ke negara luar. Okey, dalam kajian ini, ekspor ikan pari ke luar negara termasuk ke negara Singapura memiliki banyak kelebihan yang dapat menjadi daya tarik bagi peternak. Okey, yang pertama adalah pasaran akan jadi lebih meluas. Yang kedua adalah harga akan lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah ianya dapat membantu pendapatan peternak tersebut.
Dan yang terakhir adalah inovasi produk, di mana produk tersebut perlu diinovasi ataupun perlu di-upgrade bagi menjaga kualiti produk tersebut. Okey, pihak yang terlibat antaranya ialah peternak atau pemilik peternakan. Okey, mereka ni bertanggungjawab atas operasi seharian mereka dalam menguruskan keseluruhan peternakan. Mereka juga melakukan tugas-tugas seperti memberi makan, merawat, memantau kesihatan haiwan tersebut ataupun menjaga peternakan tersebut. Okey, pihak yang kedua adalah pihak kerajaan tempatan. Okey, mereka ni perlu menyediakan lebih banyak pusat pemeliharaan ikan pari serta suntikan vaksin. Yang kedua adalah dengan memperbagaikan atau memperbanyakkan pejabat veteriner bagi merawat ikan tersebut. Terdapat beberapa cadangan bagi memajukan sektor perikanan. Antaranya ialah dengan menguatkuasakan Undang-Undang Penggunaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Akta Perikanan. Yang kedua adalah dengan kita menyediakan pusat-pusat latihan perikanan bagi generasi muda untuk menarik minat mereka dalam menceburi bidang tersebut, bidang peternakan. Yang kedua adalah menyediakan bantuan dana dan modal, di mana kerajaan perlu menyediakan bantuan ataupun menyediakan dana bagi pertama kali memulakan perniagaan dalam sektor perikanan.